Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu pada teman-teman yang sudi melayari halaman ini. Ya, saudara Khairul Pak Lang, apa khabar? Fuwi, selamat malam, terima kasih. Samsul Anwar, Mustafa Ilyas, Man JB, terima kasih Man. Cantik, love tu. Muhammad Izwan, saudara Asnadi Sulaiman, salam. Saudara Azlan Yusof, ya, saudara Khairul Anwar, saudara Syukur Jamil, saudara Azlan Ahmad, Yim, Mimi, Kama Awang, saudara Madrin Bakar, apa khabar? Daripada UMNO Melaka, ya. Terima kasih. Saudara Azwan Ali, Hamizah Adnan, Chapal Misteri, Thomas Tan, how are you? Abu Nems, Zainuddin TMD, Zarizam, dan teman-teman yang lain yang akan saya santuni satu persatu. Sekarang ni ada dua. Pertama sekali, Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri sedang memberi pencerahan dalam TV bernama, malah nak dengar. Tak habis lain, denial syndrome. Ya, biarlah saya beri pencerahan pada teman-teman yang sudi bersama dengan saya. Share and like, ya. Hari ini tanggal 11 Syawal, sudah pun 11 hari, ya, saudara Robidin. Saya mendoakan Robi bahagia. Hari ini hari Ahad, 23 bulan. Dan ternyata hari ini nampak gayanya keadaan COVID-19, walaupun tadi Perdana Menteri memberi pencerahan, saya lihat masih lagi meningkat. Peningkatan yang begitu ketara tentang COVID-19 ini, saudara. Keseluruhannya hari ini 6,976. Buatlah apa pun. PKP ke PKPP apa semua. Geram juga tengok tu. Sebab ingatkan ada apa pengumuman, tak ada apa pengumuman pun. Ya, jadi hari ini 6,976. Dan jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah lebih daripada setengah juta, 512,091 orang. Dan hari ini saja 49 kematian. Jumlah yang dah meninggal dunia adalah 2,248. Di Perlis, alhamdulillah, baguslah warga Perlis, jaga kita lah saudara, 8 orang. Jadi Kedah ada peningkatan, cik oi. Semalam 301, hari ini 422. Di Pulau Pinang juga terus menaik ni, anak mami ni. Anak mamu ke anak mamak ke macam mana, tak tahu macam mana lah. Semalam 359, hari ini 372. Begitu juga di Perak, yuk. Memang mengkoma ni memang cari kawan tebel lah. Teman kata duduk di rumah, usaha merayap, duduk di rumah. Ini nampak gaya jadi Perak ni terus naik lagi ni. Semalam 276, hari ni 279 yuk. Aduh, jaga yuk, jaga. Ngeri yuk. Di Selangor, tiba-tiba semalam elok ada jumlahnya ada penurunan 1,647. Ingatkan hari ni hari Minggu. Rupanya virus corona ni dia tak peduli hari Minggu pun tak peduli, serang juga. Kerana hari ini di Selangor 2,235. Tinggi 2,235. Jadi 4 hari dulu 2,277, kemudian dia turun 2,163, semalam dia turun 1,647, hari ini naik balik 2,235. Jumlah di Selangor yang dijangkiti oleh virus corona ada 167,629 orang. Yang Perdana Menteri dah merepek, saya dah cakap apa semua. Kita nak tahu apa yang dia nak buat. Kemudian di belah persekutuan ada pengurangan. Semalam 654, hari ini 447. Di Putrajaya naik, semalam 18, hari ini 30. Di Perak, di Negeri Sembilan. Jang, macam mana Jang? Naik lagi Jang hari ini. Dia dah cakap semalam dah, gelombung. Dia terus menaik ni di Negeri Sembilan. Sebab 4 hari dulu 291, kemudian dia naik 370. Semalam 356, hari ini 434. Warga Negeri Sembilan yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Melaka, sama. 4 hari dulu 212, kemudian dia turun 165, naik 175, dan hari ini naik 209. Di Johor juga naik, sama trennya. 4 hari dulu 615, kemudian dia turun 406, semalam dia naik 477, hari ini meningkat lagi. Hari ini 549, masih lagi 500. Terus meningkat ni, semalam 477, hari ini 549. Begitu juga di Pahang.
Pahang 5 hari dulu 150, kemudian dia meningkat 157, kemudian naik lagi 161, semalam 227, hari ini naik 263. Ini di Pahang. Di Terengganu polanya sama juga. 4 hari dulu okey 233, 233 dia turun 3 hari lepas 139, kemudian semalam dia meningkat 185 dan hari ini naik lagi 266. Ini keadaannya yang selalu masalah dari Temeloh. Pahang macam mana ni? Perdana Menteri kata tadi macam-macam lah. Sekejap lagi saya nak ulah apa dia cakap yang saya sempat santuni. Sebentar lagi ya. Kemudian di Terengganu begitu juga. Daripada 233 4 hari dulu turun 139, naik pula semalam 185 dan hari ini meningkat 266. Di Kelantan pun terus meningkat. Dia nak masuk juga, cucu saya nak masuk. Okey. Dia tak puas hati kalau dapat masuk. Dia buka pintu, dia mesti nak masuk juga. Biarlah. Di Kelantan terus meningkat. 4 hari dulu 441, dia turun 426. Kemudian dia meningkat 467 dan semalam naik 613. Hari ini terus naik lagi 626. Saudara Mak Azmi. Itu di Kelantan. Di Sabah alhamdulillah ada turun sikit. Semalam 189, hari ini 136. Di Labuan semalam 36, hari ini naik 1. Dan di Sarawak ada penurunan tapi bukanlah jumlah yang sekecil, 663. Jadi artinya peningkatan begitu ketara di seluruh negara, saudara. Jadi berhati-hati saudara, jaga kebersihan diri, jangan keluar rumah. Nampak gayanya kita kena jaga diri kita lah. Let us take care of ourselves lah. Nak harapkan macam mana, tahulah. Sebab menurut Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Nur Hisham, dia kata penggunaan katil di wad ICU. Ini wad ni wad untuk rawatan intensive care unit. Kawalan ini ICU ni dah mencecah 91% di seluruh negara. Di Kelang Valley saja semalam dah naik sampai 113%. Hari ini di seluruh negara 91. Itu wad ICU, wad kecemasan, saudara. Jadi bagaimanapun Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk mencari ruang tertentu di kawasan hospital yang berhampiran untuk dijadikan wad ICU. Ini keadaan sekarang meruncing. Sepatutnya kita dah bagi tahu, minggu lepas lah kita bagi tahu bahawa sediakan. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Bukan bila dah jadi baru nak bercakap. Sekarang ni kita kena sediakan payung sebelum hujan. Jadi Kementerian Kesihatan kena sediakan pusat-pusat rawatan. Dan sekarang ni nak katakan kuasa tak ada, dah ada. Dalam suasana darurat sekarang ni, ambil lah mana-mana bangunan kosong tu. Tak siapa pun boleh tahan. Itulah gunanya anda mewujudkan doktrin darurat. Darurat ni kerajaan boleh lakukan apa saja. Jadi kenapa tertunggu-tunggu sehingga terpaksa ambil daripada Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Sebab hari ni saya lihatlah di Ipoh, kecoh daripada pagi tadi. Saya dapat laporan di Stadium Indra Mulia di Ipoh, ribuan warga Ipoh nak melakukan ataupun tak menjalani vaksinasi kali kedua. Kerana tak ada nama dan sebagainya, tidak ada SOP yang jelas. Ya, SOP untuk penyakit bila corona ada, tapi macam mana nak merawat, macam mana kita nak melaksanakan usaha vaksinasi, mesti ada SOP-nya. Beribu orang turun, beratur tak dapat masuk. Mereka juga nak melakukan vaksinasinya. Sebab itu saya dah katakan, gunakan kesempatan. Mana kaki tangan kerajaan yang rasa tidak penting, pindahkan, membantu frontliner. Ini saya melihat frontliner, saya amat sedih. Saya kasihan frontliner kita, para jururawat, doktor, pembantu perubatan, pemandu ambulans yang menjaga rumah mayat apa semua. Mereka berpeluh-peluh melaksanakan tugas dengan ikhlas dan jujur. Tapi saya kena ingat bila mereka memakai EPE tu, peralatan untuk diri tu, panas. Kesian saya. Tapi apakah diberi bantuan? Apakah dah cukup kita mengatakan terima kasih? Mereka ikhlas memberi khidmat bakti. Jadi sebab itu pimpinan harus melihat perkara ini. Ini Saudara Dian Shah. Itulah kerajaan cicau. Saya bukanlah menyalahkan kerajaan, tapi saya katakan bahawa mesti ada SOP lebih awal. Mesti ada perancangan lebih awal. Nak buat apa-apa pun. Sebab kita dah kata, it is a war.
Ini bukan main-main. Ini begitu, ini tadi Perdana Menteri kata keadaan berubah. Mana boleh bercakap begitu? Mana boleh kata bila berubah, kita ubahlah SOP-nya. Dia kena ada satu SOP yang jelas dan tuntas. Dan tengok saja benda ini, sekarang ni kita nampak. Awal dah gelap, hari nak hujan, sediakanlah payung. Ini tidak. Aduh. Itu di stadium ini Indra Mulia di Ipoh. Saya bersimpati dengan warga Ipoh. Mereka mahu melakukan vaksinasi. Kemudian sekarang ni beberapa jalur variants of concern VOC yang berlega-lega di seluruh negara termasuk di Malaysia dengan varian terbaru B135 dari Afrika Selatan. Dan bila ada dalam temu ramah tadi tu, dia tanya macam mana. Kata dah tutup. Dia kata ada sudut masuk. Artinya sekarang ni you nak tak blame kepada Kementerian Dalam Negeri. Apakah Kementerian Dalam Negeri gagal untuk menjaga keselamatan di kita punya pintu-pintu sepadan ataupun sepadan? Dia kata negara kita ni luas macam di Sabah, di Sarawak. Jadi seolah-olah nak bagi tahu kita tak mampu nak jaga sempadan kita. Saya terkejut. Apa hal ni, saya kata? Kamu Perdana Menteri boleh mengaku bahawa kerajaan tidak mampu untuk mengawal kita punya sempadan. Kita ada askar, kita ada Alah, saya rasa bagilah jawapan yang logik sikit. Patutnya kata, okey, kita sedar kelemahan kita dan kita akan perketatkan. Sepatutnya begitulah you ada Prime Minister. Bukan hanya kena ingatlah bahawa macam di Sabah, di Sarawak, kita ada sempadan kita, ada jiran kita, sepadan kita Kalimantan. Seolah-olah kamu nak put a blame on other people. Ini yang saya katakan denial syndrome. Saudara, jadi bila saya dengar tadi, menyerap hati saya. Jawablah dengan betul, dengan ikhlas. Aduh. Bagaimanapun tak apalah saudara, saya minta supaya sekali lagi saya ingin mengumumkan, menyatakan pesanan daripada Dr. Zaliha Ma'amin. 3 hari, 4 hari lepas saya dah beritahu bahawa simptom, kerana sekarang ni beliau mengatakan sekarang ni due to the collapse of the health system, oleh kerana sistem kesihatan kita seolah-olah runtuh. Jadi dia kata kita harus hati-hati. Pertama sekali, kalau fasa pertama, kalau badan anda rasa sakit-sakit, mata rasa pedih-pedih, kemudian ada pening kepala, ada muntah, ada diarrhea, kemudian hidung dah mula rasa-rasa nak sema, kemudian mata pun rasa pedih, kemudian bila anda buang air kecil rasa pedih, panas, kemudian anda merasakan dah tak bermaya, kemudian sakit di tekak, itu adalah amaran awal badan anda sudah terjangkit oleh COVID-19. Tambah lagi, kalau anda sudah mula mengalami kehilangan, ini untuk hari keempat dan hingga hari ke-8. Selepas 3 hari daripada tanda-tanda itu, hari keempat itu anda dah mula merasakan bahawa anda hilang selera nak makan, hilang rasa, dan mula merasakan badan-badan sengal-sengal di sana sini, fatigue with minimal effort. Kemudian rasa sakit dada. Lebih-lebih lagi dekat bahagian rongga bahagian tulang selangka anda. Kemudian rasa ketat, dada rasa ketat, dan rasa sakit di bahagian bawah pinggul ataupun bawah pinggang itu. Itu adalah tanda-tanda anda sudah dijangkiti oleh virus corona. Jadi virus ini sebenarnya dia tak ada penghujung, tak ada noktahnya. Cuma kita kena sentiasalah berhati-hati dan melawannya dengan pertama sekali minum air panas. Saudara, jangan bila kita rasa kerongkong kita ni kering, minum air banyak. Dan minum dengan air limau, ambil vitamin C, ambil vitamin B kompleks. Sebab ini keadaan saudara. Jadi lepas kemudian tu anda kena banyak berehat. Kalau usia lebih daripada 50 tahun ke atas, tidur sekurang-kurangnya 7 jam satu hari. Dan makan buah-buahan seperti buah pisang, dan kemudian air limau, lime, kemudian buah avocado kalau mampu lah. Kalau tak mampu, kita bukan tanam avocado, kita import buah avocado. Kemudian garlic, itu bawang putih, mangga juga adalah antara makanan buah-buahan yang disarankan untuk kita melawan
virus corona ini. Kemudian begitu juga dengan limau mandarin dan buah nanas, ataupun buah-buah limau ya. Kemudian how do you know you have COVID-19? Bagaimana anda merasakan bahawa anda sudah ada jangkitan COVID-19? Pertama sekali kerongkong kita rasa gatal, kemudian rasa kering, kemudian mula batuk. Batuk tu batuk yang batuk kering, dia bukan ada batuk berkahak. Kemudian suhu badan meningkat, sukar untuk bernafas, dan akhirnya bila anda rasa bila mencium bau pun dah tak ada. Ya? Jadi itulah keadaannya. Jadi itu yang disampaikan oleh Dr. Zaleha Mat Amin. Beliau concern pada warga kita. Terima kasih Dr. Zaleha kerana sudi mengirimkan perkongsian ini untuk kita. Dan juga di Amerika sekarang ni, saudara, bila kita cakap tentang vaksin ni, Mahkamah Agung Amerika telah membatalkan vaksinasi sejagat. Kerana di Amerika Syarikat, Mahkamah Agung telah membatalkan vaksinasi sejagat. Bill Gates, itu ketua pakar penyakit berjangkit, A.S. Fauci dan Big Pharma telah kehilangan gugatan di mahkamah. Jadi Amerika dia dah tolak lah ni vaksin ni, tak tahulah kita. Kerana bekas ketua saintis dari Pfizer, saintis Pfizer, Mike Yeadon pula sekali lagi menyatakan pendiriannya bahawa dia pun masih lagi tak mau melakukannya. Jadi ada masalah. Bagaimanapun kita boleh ambil vaksin itu. Vaksin ini sebenarnya bukan ubat, saudara ya. Vaksin ini adalah sebagai untuk pelindung. Kena anggap bahawa kita ambil vaksin ini sebagai kita punya perisai. Kalau ada kuman-kuman virus corona, maka perisai inilah akan menentangnya. Itu saya Samsi dia cakap abah terbaik pulanglah. Baik, saya itu tentang virus corona. Hari ini ada sedikit pencerahan tentang e-commerce. Jangan lupa berhubung dengan Azhar 011 330 41241. Azhar dengan dia punya bako itu wangi-wangian supaya hidung kita sentiasa wangi. Bila hidung dah dapat cium wangi itu tak adalah COVID, saudara. Jadi boleh berhubung dengan beliau 011 330 41241 dan pesanlah renang tuk ataupun baulu berdal. Itulah yang kita ada, yang kita boleh simpan, kita boleh makan berkali-kali. Tak ada basi, masuk peti air, panaskan balik, kita makan. Boleh makan dengan nasi, makan dengan roti dan sebagainya. Ataupun boleh berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300. Siti Farehah adalah nenek mana Siti Farehah. Saya tengok tadi dia sibuk juga membuat pesanan. Dan sebagaimana saya pesan tadi, makanlah buah-buahan. Berhubung dengan Syauqi. Ini untuk yang di Lembah Kelang 012-357-5703. Sebab harganya murah dan buahnya adalah kualiti yang terbaik yang dibawa direct daripada luar negeri, ya saudara. Cuma hari ini saya nak bagi pencerahan sahabat kita. Ini bagus juga, iaitu Saudara Zul 019-917-0449 daripada Tokoh Jamu Kemaman. Saya ini berpencerahan hari ini, dia buat saya ni cantik ni. Yang atas ni sugi. Kayu sugi ni untuk percuma. Siapa order Arabic gum ataupun almana ni, dia kata percuma kayu sugi dan juga ini minyak gamat. Ini itu dia punya free gift. Jadi Arabic gum ini adalah originnya daripada Sudan, asli daripada Sudan. Ia merupakan salah satu prebiotik semula jadi terbaik untuk pertumbuhan bakteria baik dalam usus. Jadi dalam perut kita ni, kita perlukan bakteria yang terbaik untuk melawan bakteria-bakteria jahat. Kemudian ia membantu untuk merawat gout, ulcer, buasir, gastrik dan sembelit. Kemudian ia membantu merawat cerit-berit, darah tinggi, kencing manis ataupun kolesterol tinggi, serta membantu merawat batu karang, sendi dan saraf. Ini iaitu Arabic gum ataupun almana daripada sahabat kita Saudara Zul, Toko Jamu Kemaman. Boleh layari dalam Shopee dia, Toko Jamu Kemaman 019-917-0449. Saya mendoakan Saudara Zul meneruskan berjaya dalam perniagaannya, dan kita boleh ini antara sebahagian daripada, ini bukan ubat saudara ya, ini adalah makanan sampingan kita. Okey, habis e-commerce.
salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. RM10,000 tak dapat pun. Apa nak buat? Saya ni bercakap juga. Dan kita harus mengingatkan bahawa berbelanja tanpa had negara akan bankrupt. Sebab itu perbelanjaan mesti dapat kelulusan daripada parlimen, ada cek, ada imbang, semak dan imbang. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah catatan marah rakyat. Sebenarnya rakyat dah marah. Jadi saya akan menyantuninya. Tapi sebelum saya menyantuni catatan marah rakyat ini, kita dengar apa kata Pak Nazir melalui pantunnya. Beli belut siput lala, ikan duri sama kerang. Sudahlah belut angkuh pula, pasti diri dibenci orang. Ini beliau mengingatkan kepada mereka. Udahlah belut, nanti akhirnya akan dibenci oleh orang. Ikan pelaga dalam timpa, ikan pelaga dalam timba, sangka Pak Leh anak keli. Haran juga rasanya hamba. Demokrasi boleh dijual beli. Dia menyindir lah ni. Kita dah cakap soal demokrasi. Rupanya demokrasi ini boleh dijual beli. Terima kasih Pak Nazir, cantik pantunnya. Cuma saya nak ajar santun juga sedikit. Ini pantun 2 rangkap kiriman daripada saudara Zakwan, sahabat saya. Saudara Zakwan mengantar pantun 2 rangkap, itu pantun tebuk atap. Apa katanya? Ini 2 rangkap saya ya. Biar ramai yang mati, asal ramai yang hantar ufti. Biar penuh katil ICU, asal penuh tabung PRU. PRU umum lah. Biar cecah 10,000 sehari, asal ada modal beli, tambah ahli pali-pati. Biar bertambah angka maut, asal boleh terus ugut mengugut. Biarlah apa rakyat nak kata, asal boleh tarah harta negara. Biarlah negara nak jadi apa, asal boleh sumbat ahli parti lawan ke penjara. Biarlah IG dan FB nak cakap apa, asalkan parlimen terus tidak dibuka. Terima kasih saudara Zakwan, cantik kirimannya itu. Ya saudara, now kita masuk bab nukilan hati. Sebab saya menerima kiriman daripada teman, kawan-kawan, saya tengok dia tulis itu, bini saya yakin ini adalah kaki tangan kerajaan. Dia kata sekarang ni tak tahu nak cakap macam mana. How biu katanya. Tiada pendirian. Meeting last minute. Jadi buat meeting last minute. Kerja macam tak kerja. Projek semua passing kepada kawan-kawan ketika darurat. Mana awal apa ada projek, dia lepas pada kawan-kawan je. Dia dianugerah pada kawan-kawan. Negara dalam krisis. Ramai tak tahu apa yang berlaku di Jabatan Perdana Menteri, JPM. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dia berdoa lah, segera kalah, dia kata. Segera kalah, undur kalah pimpinan kerajaan yang ada hari ini. Itu kirimannya. Dan tadi sebagaimana saya katakan, bahawa Tan Sri Perdana Menteri berhadapan dengan 2 orang daripada wakil bernama, satu sisi Sri Temabual. Saya lihat teruklah, tentulah dia kena balun. Memang pun dan sebagaimana saya jangkakan, adalah puak-puak yang memuji abah terbaik. Terbaik itu sampai tak ambil kisah. So JK dah tubik, tak apalah dia tubik pula. Tak apa, mereka berbagi. Mungkin ada yang jaga abah, yang jaga pencerahan warganet, pulang lah, sampai kisah. So dia bila saya dengar tadi tu, saya tak dengar sampai habis lah ya. Tapi saya cepat-cepat, kalau saya dengar pun saya ingat saya tutup TV lah. Tak ada lain ya. Jadi sebagaimana yang saya jangkakan, bahawa dia teruk kena balun. Sebab sekarang ni buat apa pun rakyat dah tak boleh terima sebenarnya. Dan sepatutnya yang mahu Perdana Menteri sedarlah. Jadi mereka yang menasihati beliau, pegawai bagi tahu terus terang. Jangan sweep everything under the carpet. Jangan menyuruh segala-galanya di bawah permaidani. Nampak indah tapi kotor di bawah. Rakyat dah tak boleh terima. Jadi antara luahan hati rakyat yang saya dapat tengok tadi, persoalannya pertama dia kata, cara dia menjawab pun macam sahabat dia, Datuk Lebay tu. Orang tanya lain, dia jawab lain. Itu yang saya marah dengan dia tu. Yang orang minta lah lockdown 21 hari. Sebab ini soal kehidupan. Ini soal we are in the mid of war. Nak cakap cerita pasal ekonomi, buat apa? Nak bercakap bila berlaku peperangan, apakah negara itu memikirkan soal perdagangan, mesti perusahaan berjalan, mestikah kilang berjalan dalam tengah perang? Macam sekarang mana dia berada dekat Israel, dekat Gaza tu. Nak berniaga apa, takkan nak buat berniaga kilang buah tamar?
Takkan nak buat lagi apa-apa, nak ekspor buah tamar, baju-baju, ini ladang-ladang tamar mesti dipelihara dengan baik. Tengah perang. Sepatutnya tangani keadaan suasana perang. Yang kita tuntut adalah lockdown 21 hari. Ni bagi gambaran lah, satu hari pun kita pakai lebih kurang 4 bilion, 5 bilion. Halo. Pertama-tama you naik sebagai Perdana Menteri, rakyat dah bagi kelulusan 250 bilion. Wang daripada kantong negara digunakan untuk menangani, untuk rancangan ekonomi lah kononnya, untuk menangani COVID-19. Dah bagi. Bukan tak ada duit masa tu, tapi kedegilan kamu. Tidak mahu mendengar nasihat. Sebab kita sepatutnya melihat precaution ataupun apa yang kita lakukan sebagai unjuran awal. Kita perlu menjangka. Sebagai pemimpin yang baik, dia perlu memikirkan lebih awal. Saya tak kata saya sebagai pemimpin yang baik, saya cuma beri pandangan saja. Jadi orang keliling beri nasihat, bagi pandangan. Tan Sri, kita ni akan berhadapan dengan peperangan. Apa berlaku di Wuhan boleh menjangkit negeri kita. Apa yang berlaku di India boleh menjangkit negeri kita. Jadi sekarang ini masanya. Di saat sekarang ni dah tengok varian dah timbul, ada laporan. Ini Kementerian Kesihatan bagi laporan, dia laporan penyakit. Sebab dia mengaku, dia kata dia dah baca, dia pun dah pandai sekarang ni, dah tahu tentang perubatan dan semua. Dia dah baca, okey. Tak ada masalah. Jadi kalau itu, apa you punya precaution? Apa unjuran awal untuk menahan wabak ini merebak? Pertama-tama sekali, tutup negara ini yang saya bercakap dah berbulan. Close the country. Tutup. Untuk bukan lama, 21 hari. Dan yang kedua, jangan bagi siapa pun keluar dan jangan bagi siapa pun masuk. Sebab itu saya katakan, apa kita precaution? Saya dah bagi tahu awal unjuran saya. Sediakan makanan secukupnya untuk rakyat. Kita bagi contoh-contoh negara macam mana di negara Mongolia. Dia tak peduli. Ini pemimpin dia memang dia sikap dia macam Genghis Khan. Dia tegas, disiplin. All the Mongolian people stay at home. You out, we arrest you. The country is curbed. Artinya negara kita ni ditutup. Dan hari ini rakyat Mongolia datanglah varian apa pun, dia tak ambil kisah. Sekolah dibuka, boleh bekerja seperti biasa. Kilang-kilang berjalan, industri berjalan selepas 21 hari. Begitu juga di Jerman. Saya dah bercakap, saya dah 2-3 minggu sudah bercakap. Pimpinan di Jerman, dia kata okey, tutup di Jerman. Perusahaan apa semua hentikan dulu. Tiap-tiap rakyat, warga negara Jerman masuk dalam bank dia ada RM1,600 untuk beli makanan. Makanan secukupnya. Okey. Tak ada masalah. Begitu juga sekarang ini saya di Eropah, di England hari ini, rakyat dia, student-student dekat universiti, dekat sekolah, dah tak pakai penutup dah. Sudah tidak ada lagi memakai penutup. Artinya negeri itu sudah terhindar daripada serangan COVID. Seolah-olah the war of COVID, the war against COVID-19 is already over in England. Kerana dia tutup. Saya ingat lagi dia tutup Menteri Kewangan dia di India tu. Warga England tapi bermangsa India tu. Dia 2-3 hari keluar dalam CNN. Dia menyatakan ini keadaan ekonomi, ini nak buat, ini nak buat, ini nak buat. Berjalan dengan terus. Tapi kenapa kita tidak? Malahan ada menteri dalam kerajaan kabinet Boris, dia membawa masuk datang ke rumah dia tu pembantu rumah dia. Dia melanggar SOP. Menteri tu kena berhenti kerja. Ini ketegasan. Kemudian okey, Boris pergi membeli belah kedai Muslim. Nampak tengok kedai basikal, dia ambil exercise. Tapi SOP-nya pakai penutup. Dia menunjukkan leadership by example. Kepimpinan melalui tauladan. Ini yang dilakukan hari ini England dah. Tetapi dia tak buka lagi. Apabila dia dapat tahu saja adanya varian India, semua penerbangan daripada India dibatalkan. Semua siapa saja yang asal daripada India kuarantin 14 hari. Kita tidak. Menteri kita Azmin Ali pergi ke Mekah, balik okey, tak ada masalah, boleh buat ini jamuan raya pula. Isyamuddin pergi ke luar negeri, balik okey. Sepatutnya siapa sahaja mesti ikut SOP
yang diunjurkan oleh Kementerian Kesihatan. Mesti melakukan kendiri di rumah. Ataupun dalam bahasa Inggeris panggil apa, saya dah lupa dah. Ya Allah, mak. Sekarang ni. Stay at home. Duduk rumah. Kuarantin 14 hari. Ini tidak. Termasuklah lebay pas tu seorang dulu. Wah, bertekak-tekak baru mengatakan saya pergi ke Istanbul. Tidak itu tidak. No, ikut dari awal lagi. When you are in the government, mesti kepimpinan melalui tauladan. Itu perlu dilakukan. Bila dah jadi sekarang ni, put a blame. Sebab itu saya katakan yang rakyat tuntut supaya pintu sempadan ditutup. Negara ini henti dulu selama 21 tahun total lockdown. Jangan dikira untung rugi syarikat, jangan dikira untung rugi warga kapitalis. Kemudian yang sekarang ni, masalah sekarang ni, saya cuma kata lelaki dia ada yang kata bingai lah. Saya tengok tadi ada yang mencarut apa semua. Dia minta buat dia lockdown pun separuh masa. Macam tak menjadi. Lockdown tapi tak menjadi. Sebab yang menyumbang pada ke arah COVID-19, penularan COVID-19 yang besar ini adalah syarikat-syarikat yang besar, yang mempunyai kilang-kilang, terutama di Negeri Selangor. Begitu juga di Sembilan. Dah naiklah sekarang balik Negeri Sembilan. Begitu juga di Pulau Pinang. Dan mereka mempunyai pekerja-pekerja yang dari luar. Sepatutnya santuni mereka tu dulu. Lockdown dan tak usah fikirlah soal syarikat tu dulu. Ini bahaya. Dan bahaya ini akan menular pada rakyat. Yang penting sekarang adalah keselamatan, kesihatan rakyat. This is the most important, Mr. Prime Minister. Geram dia kata tu. Tapi ini tidak. Pasar raya buka. Kilang-kilang besar buka. Yang kamu lakukan sekarang ni, orang nak berniaga tepi jalan tak boleh. Kalau dia melakukan SOP-nya yang betul, apakah variant virus itu berterbangan dalam angkasa kita? Kalau dah berterbangan dalam angkasa ni, suruh rakyat semua duduk di rumah, kunci pintu, jatuhkan bom chemical satu negara. Kalau ada varian ataupun dia punya virus itu berterbangan di angkasa, mengikut pakar-pakar tak ada. Jangkitan ini berlaku bila adanya dekat jarak 1-2 meter. Jadi kalau orang nak berniaga tepi jalan, apa masalah? Sebab orang dah tak ada duit sekarang ni. Adakah kamu mengeluarkan bantuan? Tak juga. Kita perlu memerlukan, kalau kita tutup, kita buat total lockdown, kita akan habis 40 bilion, sampai 1 triliun. Ada duit? Kalau duit bagi kat saya buat. This is not the answer as a Prime Minister. Saya marah hari ni, saudara. Sebab sebagai Perdana Menteri, kau boleh jawab begitu. Kau ada duit, bayar aku. Saya betul buat. You berhenti jadi Perdana Menteri, aku jadi Perdana Menteri. Ada duit, seorang bagi kat saya pun boleh buat. Sebab itu, entire kabinet ada. Dengarlah pandangan. Ini tidak. Pandangan Menteri Kesihatan saya tak tahulah dengar tak dengar. Ada kabinet macam mana. Dan semalam pula ni kita punya Abang Long Ismail Sabri, Menteri Pertahanan. Sekarang ni bila dia pun dah blame bahawa sempadan kita ni tak dikawal dengan baik, artinya bagi saya lah dia tunjal muka Menteri Pertahanan lah. You tidak menjalankan kerja dengan baik lah. Jadi apa yang kau umumkan tak betul lah. Sekarang ni dia kata teruk lah pula. Bila orang tanya apa sebenarnya kenapa kasino di Genting Highland buka, dia kata dia pun tak tahu. Astaghfirullahalazim. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan tentulah ada kita punya spy. Saya kadang-kadang nak ketawa pada. Takkanlah tak ada dia punya spy ataupun MIO, Military Intelligence Officer, yang ada di seluruh negara. Takkan tak ada pengetahuan bahawa di puncak bukit negeri Pahang, di puncak bukit Genting, kasino dibuka. Dia boleh cakap saya tak tahu. Akhirnya Majlis Keselamatan Negara kata kita dah keluar arahan suruh tutup. Jadi kalau kasino dah buka, Majlis Keselamatan Negara dah keluar arahan, mereka melanggar, perlulah dia ambil tindakan. Ini tidak penjual burger kena 50,000. Makcik jual colek di Kelantan kena 50,000.
Kedai kecil di Kelantan kena 50,000. Tu genting tu. Bawa akhirnya orang turun balik pergi ke Kedah, kena COVID-19. Apa kamu buat pada Tokyo Genting? Kalau penjelasan dari Malaysia bahawa mereka telah pun mengeluarkan arahan. Artinya pusat perjudian tak dengar cakap. Apakah kamu takut dengan toko-toko judi? Ini keadaan saya. Saya boleh dengar. Masalahnya sekarang ni, they are in the denial syndrome. Sindrom penafian. Sikit-sikit nak nafi itu, nafi ini. Tadi bagi penjarahan. Saya kena ingat, bila dah buat lockdown yang separuh masak sekarang ni, buka boleh perniagaan, boleh buka pukul 6 pagi sampai 8 malam. Ni, apa jadi pada 25,000 penjual burger? Adik-adik kita yang mencari kehidupan, nak mencari kehidupan ni sambilan, buat berniaga burger. Orang balik daripada kerja pukul 6 petang. 2 jam je boleh berniaga. Mana ada orang nak beli burger pukul 8 pagi? Takkan nak simpan beli burger pagi tu pukul 9, pukul 10, simpan tengah malam. Basi lah daging-daging tu. Ini keadaannya logikal lah sikit. Fikir. Nak lockdown, lockdown. Nak tutup, tutup. Saya yakin mereka akan ikut, rakyat akan ikut. Rakyat Malaysia ini sentiasa patuh pada sebarang arahan untuk kebaikan negara. Ini keadaan sekarang ni. Apa nak jadi pada 25,000? Menteri tak tahu pusat judi dibuka, dan pergilah pula pusat-pusat judi yang ada di yang bersepah di tengah-tengah bandar ni. Yang tempat ada jackpot dan sebagainya, kelab-kelab. Kita ada apparatus, ada unit polis. Bila kena tutup semua. Ini tidak. Saya dapat laporan sampai 2-3 pagi pun buka juga. Nah, this double standard yang berlaku. Jadi nak salahkan rakyat. Akhirnya rakyat salah. Sebab rakyat tak ikut SOP. Kita dah buat SOP. Saya sendiri pun SOP tu tinggi ni. Kena baca satu-satu. SOP tentang sosial, SOP tentang agama, SOP tentang ekonomi, SOP tentang kesihatan. Engkau nak bagi lecture aku ke? Mak cakap lah saya beraku pula hari ni. Sekarang-kadang saya geram lah. Kita dah bagi tahu. Kadang-kadang SOP yang you buat tu bertelagak. You buka pusat perjudian. Dalam waktu yang sama, masjid you serius tutup. Nauzubillah minan zalik. Kadang-kadang kamu mau memperlihatkan kuasa kamu mengatasi kuasa Allah SWT. Kita umat Islam, kita percaya dan yakin apa sahaja yang datang pada dunia hari ini datangnya daripada Allah SWT. Kita bermohon pada dia. Kita bermohon ihsannya. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah bumi ini. Saya tengok di Rusia, saya tengok di India, saya tengok di luar negara yang negara mereka bukan negara Islam, tapi pemimpin mereka minta supaya masjid mendoakan keselamatan negara. Kenapa Malaysia ni masjid ditutup? Mana Tuhan nak tolong? Ini gambaran yang Sabri mengatakan bahawa kadang-kadang you kata you ada SOP agama. Apakah dibincang dengan Menteri Agama? Apakah Menteri Agama yang punya kelayakan? Beliau seorang mufti, bukan main-main. SOP dalam Islam ada jelas. Dalam Islam ada bagaimana nak menangani suasana kalau berlaku wabak. Ada. Dalam hadis ada, dalam Al-Quran ada. Yang saya baca lah, apabila berlaku wabak, pergilah kamu ke bukit. Mana mereka-mereka yang ada penyakit ini, maka di kuarantin, letakkan ke pulau. Maksud saya lah, kita ada pulau Jegejak yang serious case. Ini saya dengar, kalau ada yang dah kadang yang serius tu antara usia 70 tahun dengan yang muda. Kita kena memilih. Yang tua tu kita biar dululah, yang muda kita tangani. Mana boleh begitu? Seolah-olah kamu nak buat kerja Tuhan. Semua yang ada tu sediakan pengangkutan. Kalau di Kuala Lumpur ke apa dekat Pulau Bengkelan, bawa pergi ke Pulau Jegejak. Hantar ke pulau-pulau. Kita masih banyak pulau. Sebab itu ada precaution, kena lebih awal. PKP lock. Itu orang kena kata lock, bukan lock up. Bukan total lockdown. Jadi ini gambaran saya. Jadi now sekarang ni kita masih lagi, akhirnya bila bercakap tentang vaksin yang tak dapat diimpor semua dia, rakyat masih bertanya. Ni Khairy Jamaluddin tak boleh lari. Rakyat masih bertanya sekarang ni sudah tular
tular dalam media sosial tentang harga vaksin. Ya, sekarang ni rakyat nak persoalkan kerana vaksin di Vietnam USD 1.1 bilion, iaitu 4.5 bilion untuk 150 juta rakyatnya. Semalam saya dah beritahu dah. Kemudian sedangkan di Malaysia tak tahu. Amerika berbelanja 6 bilion untuk 100 juta dos vaksin. Vietnam 4.5 bilion. Di mana silapnya saudara? Dan ini daripada sumber BBC London. Jadi info vaksin ni, antara harga vaksin seperti yang didedahkan oleh Menteri Kewangan Belgium. Menteri Kewangan Belgium dia dedahkan Eva di Belika melalui Twitter beliau pada 17 Disember 2020. Untuk vaksin AstraZeneca, satu dos RM8.90. Untuk Sanofi stroke GSK, RM37.80. Ni baik sikit lah, macam Pfizer lah. Pfizer, RM60. Satu dos. CureVac, RM50. Johnson & Johnson, RM31.50. Dan Moderna, RM70.60. Jadi, Belgium membeli 33 juta dos vaksin pada harga 1.26 bilion. Sedangkan peruntukan Malaysia 5 bilion. Puan Safian gaji menteri penuh. Memanglah dia. Saya nak bercakap soal prinsip. Soal harga vaksin ini sudah menjadi pertikaian. Sebab kalau mengikut daripada 5 bilion untuk dos 26 juta rakyat kita, kata je lah 26 juta. Tapi apakah betul 26 juta? Retinya satu dos itu meningkat sampai RM300-400. Nah, inilah yang dipersoalkan oleh Datuk Seri Tajuddin Rahman waktu dia parlimen. Dia kata besar kemungkinan ada komisen. Tok cerita tentang Brunei. Tok cerita tentang Brunei. Mereka tak ada COVID. Saudara Rosnah Mak Yusof. Di Brunei ada, bukan tak ada. Tetapi pimpinan negara tersebut, dia kerap negara dia. Satu benda yang bagi saya impossible. Tak ada langsung. Ada. Tapi bila ada saja bunga-bunga, bila ada saja bunga-bunga penyakit COVID ni, cepat-cepat. Sebab ini serius sebelum ia merebak. Kerana COVID adalah salah satu penyakit yang mudah outbreak. Macam dulu, satu ketika dulu, kita di negara Afrika dulu, HIV, kemudian apa lagi? Satu lagi, Ebola. Ini satu penyakit yang mudah outbreak. Jadi, pimpinan negara tersebut segera menangani. Sebab Ibrahim murah. Memang murah harganya vaksin. Dan ini sebab itu saya katakan berkali-kali, Suruhanjaya Pencegah Rasuah mesti ada keberanian. Mesti ada keberanian, mesti ada willpower untuk masuk ke kementerian mesti. Memula bertanya sebab sudah ada persepsi yang buruk. Kita bukan menuduh. Sebab melihat dari segi perbandingan harga dan wang yang digunakan. Dan Tan Sri mengatakan bahawa kita tak ada duit. Saya cukup marah tadi dia kata awak ada duit 1 triliun, baik kat saya 1 triliun. Saya teringat kenyataannya dulu. If I become the Prime Minister, I can create 2-3 billion trillions. Terus sekarang ni macam mana, apa dah jadi? Ini gambaran yang saya dapat secara. Jadi akhirnya rakyat marah. Bila rakyat marah, terpalit pada UMNO. Saudara, saya nak bagi tahu saudara saya pun tak bagi penjelasan tadi. Ini saudara yang masuk yang memuatkan apa saya punya laman ini, bicara saya ini dalam YouTube ataupun melalui dalam Twitter, anda bertanggungjawab. Saya kena ingatkan lagi. Sebab saya nak bagi tahu ni keadaan ni. Sebab saya bila lihat satu pernyataan bangang sebangang-bangangnya Ketua Penerangan Parti Perubatan Bersatu daripada Melaka. Dia kata bahawa wang 114 juta dapat belum lagi, masih lagi pada kerajaan. Sebab itu saya kata nak keluar kenyataan. Bila keluar kenyataan bangang, dia kata wang yang Datuk Seri Najib menang yang boleh yang dipulang oleh kerajaan itu hendaklah biar digunakan, bolehlah sumbang pada rakyat 114 juta. Saya kata pertama dia bangang. Sebab UMNO nak dapat balik wangnya bertahun. Ini kan Datuk Najib. Sekarang mereka akan membuat lagi permohonan.
Lepas tu boleh buat sumbangan. Yang kedua, duit itu bukan duit peribadi Datuk Seri Najib. Dia dah bercakap di mahkamah. Dia dah bagi tahu. Itu yang jadi pertikaian antara dia dengan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir pula tu seolah macam tak tahu. Padahal dia Perdana Menteri dulu lebih teruk lagi. Dia kata bahawa orang itu kena bagi tahu lah sumber dari mana. Dia memperakui bahawa bila pada pilihan raya 114 juta ini adalah balance baki daripada wang yang digunakan untuk belanja pilihan raya. Belanja nak buat kemah. Saya kena ingat 220 kursi parlimen dan 670 kursi Dewan Negeri. Bukan murah saudara. Untuk kemah, untuk bendera, untuk t-shirt, untuk topi. Wang-wang itu semua. Tak ada setengah dah dibayar, ada setengah tak dibayar. Kita bukan parti UMNO ni, bukan parti yang hutang dengan orang tak nak bayar. Setengah parti itu dah tak peduli. UMNO ni dia adalah dia punya tata lokalnya. Setiap yang berhutang itu perlu dibayar. Itu pun kesan daripada pilihan raya tahun lepas. Ada juga syarikat-syarikat yang tak dibayar lagi. Jadi itulah duitnya. Itu duit nak diserah balik pada UMNO. Yang kamu nak suruh dah bagi pilihan rakyat lah. Kalau untuk COVID nak tunjuk hero sangat. Pandai sangat. Itu keadaannya saudara. Jadi saya kadang-kadang bila tengok macam tu, saya heran lah. Jadi teman-teman daripada JKOM, daripada parti-parti lain jangan marah saya. Sebab ini laman warga UMNO. Saya kena tahu. Sebab tentulah saya akan pertahankan UMNO. Dan bila sekarang ni, bila dia menyindir, kononnya boleh guna untuk rakyat dan sebagainya. Hey brother, ini duit dekat mahkamah lagi. Dah pulang besok, dah bagi pada UMNO. Boleh lah UMNO dah ada duit tu, bagilah sikit pada rakyat. Boleh lah kalau betul-betul kamu bertanya. Sebab kamu sekarang dalam parti kerajaan. Itu masalah. Dan kita nak tanya sekarang ni. Sekarang kita tanya pada pimpinan mereka, berani ke pimpinan anda bercakap dengan tokeh-tokeh judi ni? Cakap dengan Genting Island. Stop 21 hari. Kalau ada keberanian, kalau ada willpower, I don't think so. Jadi dalam keadaan begini sekarang ni bila dia mengaku, tadi Tan Sri Muhyiddin mengaku, dia mengaku bahawa sekarang ni seolah-olah kerajaan tak boleh nak buat apa. Itu adalah sekarang ni kita nak tangani satu persatu. Peruntukan pun tak ada banyak lagi dah kita. Sebab dulu Datuk Seri Najib dah bagi tahu, dia dah kata bimbang. Dia kata pada bulan April bahawa lebih baiklah 23,000 murid di bawah umur 12 tahun yang mudah dijangkiti supaya jangan dibuka sekolah. Itu kata dia dulu. Beliau sebagai pemantau Perdana Menteri, dia dah bagi nasihat. Bukannya nasihat itu nak tunjuk pandai, tidak. Beliau concern pasal rakyat. Tapi apa kata menteri dia, Menteri Perikatan Nasional? Dia kata, Ibu Pak jangan risau. Sebab KPM, Ketua Pengarah Kesihatan, ada cara untuk tangani kluster pendidikan. Hebat dia orang ni. Orang dah bagi tahu, kamu bongkar. Jadi Datuk Seri tanya lagi, nak tangani kluster pendidikan ni macam mana, sedangkan kanak-kanak ni biasanya mereka mudah sebab mereka ramai. Akhirnya Kementerian Pendidikan umum hari ini bahawa 64,046 murid di bawah umur 12 tahun telah dijangkiti positif sejak 18 Mei 2021. Dan sekarang ni tak dinyatakan pula berapa ramai pula ibu bapa yang terjangkit kesan bawaan anak-anak balik ke rumah. Dulu bila kita bagi tahu jangan buka sekolah dulu. Janji minta peruntukan dekat parlimen. Parlimen dah lulus 150,000 peruntukan komputer untuk diberi pada kanak-kanak, pelajar-pelajar, anak-anak kita belajar untuk belajar di rumah. Jangan buka sekolah lagi. Tak. Kita ada cara untuk menangani COVID. Ini kadang-kadang kalau kita ini keadaan mereka. Jadi sombong, bongkak. Orang bagi pandangan tak mau dengar. Bila kita katakan tutup, apakah perlu cium tangan, cium kaki? Please, Tan Sri. Tutuplah 21 hari ni. Total lockdown. Macam itu sekali. Tak mau dengar. Bila kita cakap benda begini, mungkin dengar penasihat pula. Penasihat kata, tak payah dah dengar cakap ni, UMNO ni nak merosakkan. Sebab mereka, jiwanya tidak ikhlas. Jiwa mereka lain, tak ada politik saja. Jadi apa yang kita sarankan, mereka menganggap ini sebagai cadangan untuk melingkupkan mereka. Sebab itu sekarang ini, laman maya sekarang ni warga net, ahli parti, akaumbi dan rakyat jelata bukan sekadar kecewa saudara. Bukan mereka sedih, bukan mereka pilu.
Tapi mereka sudah bosan. Soalnya mereka lain tak ada hari bercakap soal politik. Politik. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Parti mana yang perlu disokong? Ada pula lah ni laman yang buat kajian untuk pilihan raya. Rakyat disantunilah dulu. Oh, ini tidak. Tan Sri Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri yang cukup popular dengan rakyat. Mendapat sokongan 64% berbanding dengan pemimpin yang lain. Beliau adalah Perdana Menteri. Ini kamu mewujudkan sesuatu yang tak betul, yang falasi. Kamu gunakan ini untuk kempen. Ini bukan zaman dulu. Ini bukan sekarang. Ini kita sudah memasuki era politik zaman milenial. Rakyat sudah dapat melihat apa yang kamu lakukan, apa you punya jasa, apa you punya kemampuan untuk kamu fikir. Rakyat dapat lihat. Tak usahlah kamu kempen bagi anak orang popular, orang disokong. Jadi kalau orang sokong, kenapa kamu tak disokong? Itu dulu punya politik, cara lama, brother. Kalau kita katakan itu politik zaman Tok Kaduk, orang marah dekat saya. Now, rakyat bercakap soal reality politik hari ini. Dan rakyat menyampah bila bercakap politik. Saya tahu saudara pun kena marah kat saya. Apa cerita ni? Tiap malam cerita politik-politik. Cuma saya nak bagi menjelaskan, ini laman orang UMNO. Tentulah dia akan menyantuni dari segi sudut pandangan politik. Yang kedua, saya bukan pakar ekonomi. Tentulah saya tak boleh memberi pandangan macam mana nak menjana ekonomi negara dan sebagainya. Itu kena tanya Tok Sri Najib lah. Kena tanya Tengku Razali Hamzah lah. Sebab saya sehingga hari ini dah 2 minggu nak cari jalan, dah dapat berjumpa dengan Tengku Razali Hamzah. Ini memang orang pakar pasal ekonomi. Nak berbincang dengan beliau, kalau dia boleh bagi pandangan, ini sepatutnya kita buat. Yang saya lihat, apa yang diunjurkan, apa yang dicadangkan oleh Muhammad Tengku Razali, yang saya lontarkan dalam laman ini, tak lari dan tak bukan adalah untuk kebaikan rakyat. Bukan untuk kepentingan diri dia, tak ada. Awal-awal lagi. Dari segi politik, dia kata jangan percaya dengan PAS. Sebab PAS main kayu 3. Orang tak percaya, orang marah dia. Kedua, bila dia kata sudah sampai masanya, ahli-ahli UMNO, pimpin UMNO daripada ahli-ahli Parlimen UMNO, berhentilah sokong Kerajaan Perikatan Nasional ni. Sudahlah. Dah, kena maki pula dia. Dan hari ini terbukti. Yang ketiga, yang saya lihat, cadangan dia bagi tahu. Ketakutan dia, kebimbangan dia, apabila dalam ekonomi kita begini, wang kita, nilai mata wang kita, nilai ringgit kita merosot. Kalau nilai ringgit kita merosot, macam mana kita nak beli barangan untuk makanan rakyat? Dan yang Muhammad Tengku Razali mengingatkan saya, dia kata, Datuk, jangan lupa. Ingatkan. Dia dah ingat, orang tak nak dengar cakap dia. Mungkin dia cakap melalui saya, bahawa negara ini perlu mengadakan food bank. Ini kenyataan yang Muhammad Tengku Razali pada saya, bukan main-main. Bahawa negara perlu ada simpanan, stok ataupun bank makanan. Sebab ini peperangan. Dia kata ini bukan main-main. It is not a joke. It is not only political statement. Ini jelas. Dan dia kata kalau tak boleh fikir, berhentilah. Itu dia cara orang dah fed up. Kalau tak dengar cakap aku, berhentilah. Itu maksudnya. Tapi beliau diserang. Dia sanggup duduk bersama dengan Dr. Mahathir Mohamad nak dengar apa perancangan Dr. Mahathir Mohamad. Kalau tak ada, dia diam. Dia carilah dia. Sebab waktu itu bajet. Sebab daripada dia tak boleh. Ini kata tak ada keberkesanan. There is no legitimacy. Macam mana nak buat? Tak ada abasahan. Dan beliau dah bercakap 3-4 kali. Jadi saya bukan ahli ekonomi. Saya bukanlah pakar tentera yang tahu kawasan sempadan negara. Cuma kita bercakap sebagai rakyat biasa. Kenapa Perdana Menteri menyatakan bahawa negara kita ini, sempadan negara kita ini tak dapat dikawal sepenuhnya? Saya terkejut. Sebab kita mempunyai all apparatus. Kita ada kalau kita pakai macam sensor, pagar-pagar sempadan, kita ada sensor. Sekarang ni dah dunia drone. Boleh gunakan drone angkat. Tak ada masalah. Kita punya banyak kapal terbang. Bila dia kata Sabah dengan Sarawak, luas kawasan sempadan, Tengku Razali dah bagi tahu kat saya. Itulah antara sebabnya kewangan di Sabah dengan Sarawak itu tak banyak nak bagi untuk pembangunan, kerana nak jaga kawalan keselamatan di sempadan. Sebab kawasan Sabah dan Sarawak itu luas. Dia dah bagi tahu. Dan hari ini Tan Sri Perdana Menteri bagi tahu bahawa kita tak mampu nak mengawal seolah-olahnya.
Sebab itu boleh menyeruduk masuk walaupun kita menutup tetapi masih lagi dibawa masuk virus corona ataupun tak tahulah yang varian daripada India, varian daripada Brazil dan sebagainya. So jadi keadaan gini. Jadi rakyat sekarang ni saya tengok, saya sedih sebenarnya bila rakyat dah mencarut saya. Ini bukan bahasa kita, ini bukan budaya bangsa kita. Budaya bangsa kita kalau tak ada pun sudahlah. Macam ni apa dia kata habis-habis sangat dia tak setuju sangat, dia kata saudara ZMK makmur, dia kata ni macam cak kapak lah. Itu label yang marah sangat tu, minyak cak kapak. Macam saya bila saya marah sangat, menteri ni macam picak ayam. Dan hari ini, sekarang ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Presiden UMNO, dia kata tak baik lah tiba-tiba sekarang ni orang menuduh bahawa UMNO yang salah. Saudara, sebab memang kita tahu bahawa sekarang ni segala kelemahan, segala kemerosotan apa yang berlaku hari ini, mestilah mereka akan menyalahkan UMNO. Sedangkan berkali-kali Presiden UMNO menyatakan bahawa kita sekadar menyokong pembentukan kerajaan. Benar, kita ada ahli parlimen kita menjadi menteri, tetapi kita bukan pembuat dasar. Kita bukan pembuat dasar yang mutlak. Sebab itu UMNO dah buat keputusan. Cuma yang bingai-bingainya ahli-ahli parlimen tak mau tarik diri. Bukan dia tak bagi tahu. Bila dia nak suruh begitu, dia diserang pula. Perlu diganti dengan orang lain apa semua. Bila tak buat, ni tak ada benda Allah ke lah. Presiden tak tegas, lembik dan sebagainya. Bila nak tegas, sebab dia tak dapat jawatan. Jadi serba-serbi tak kena. Sedangkan sekarang ni kita tak boleh salahkan UMNO. Saya harus membela parti saya. Jangan salahkan UMNO. Benar, kita mengakui bahawa UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan, tetapi bukanlah sebagai kerajaan yang dihormati. Tetapi segala kesalahan sekarang ni diletakkan kepada UMNO, kerana Menteri UMNO yang jaga. Yang jaga ubat, vaksin dan sebagainya ada Baba. Ini apa menjaga ubatannya dan Baba Menteri Kesihatan. Yang membeli vaksin yang sekarang ni penuh dengan 1000 persoalan, yang menimbulkan banyak persepsi. Apakah ada kemungkinan salah takbir urus? Saya tak menuduh, tapi persepsi rakyat lah. Apabila Ketua Pembangkang membangkitkan, Wani membangkitkan, dan bila jawapan menjawab bahawa kononnya kena beli sendiri dan sebagainya, rakyat bertanya, macam mana? Sedangkan peruntukan dipohon daripada kerajaan, daripada kantong negara, bahawa setiap rakyat diberi suntikan vaksin percuma. Ni saya dapat juga tadi salah satu kiriman. Pemandu dia berada di Sungai Siput. Dia nak keluar, ditahan oleh anggota keselamatan polis. Jadi dia bertunjuklah bahawa dia ini surat pelepasan daripada syarikat dia, sebab dia sebagai pemandu lori. Anggota bagi tahu betul dia punya bekerja, urusan kamu, tetapi sekarang ni arahan terbaru, kamu kena melakukan swab test. Mesti ada sertifikat, mesti ada kelulusan daripada klinik. Doktor mengatakan kamu bebas daripada COVID-19. Saya tahu, untuk nak dapatkan kelulusan ataupun sertifikat swab test itu, kalau nak pergi hospital kerajaan sekarang ni, hospital kerajaan tengah sibuk. Boleh saya katakan tadi, sekarang ni semua hospital sibuk dengan COVID. Masa bila nak buat swab testnya? Kalau dia pergi kepada klinik-klinik ataupun hospital swasta, sekali swab test, kosnya dia kata tadi RM270. Di saat dia tak ada duit, di saat dia terpaksa memandu lori, mandu bas ke apa, kemudian kenderaan, tiba-tiba dia kena RM270 untuk melakukan swab test. Ini what type of regulation you try to impose? SOP apa benda ni? SOP macam mana ni sebenarnya? Apakah SOP ni menekan? Sebab itu orang melihat bahawa SOP ni seolah-olah menekan marhain. Adakah dikaji? Betul saya kata memang kita mahu lock up. Tapi jangan lock up ni setengah sesuatu masa. Lock up betul-betul, tetapi dipikirkan, dibincangkan. Kementerian Pengangkutan kaji berapa jumlah pemandu bas, berapa jumlah pemandu bas sekolah, berapa jumlah pemandu teksi. Sekian banyak berapa? Okey, jumlahnya ada 1 juta. Kalau kita keluarkan belanja untuk ini untuk sebulan. Sebab nak lock up ni 21 hari, tapi bagi mereka belanja sebulan. Dikumpul dari sektor bini pengangkutan,
daripada apa ini yang meniaga kecil-kecilan. Tanya pejabat daerah, majlis daerah. Biar betul-betul. Ini tidak. Tahu-tahu buat SOP. Kesianlah kawan tu. Bawa lori. Gaji pemandu lori 1,500, 2,500 saja. Kalau setiap kali nak jalan, kena ada sertifikat swab test. Kalau tak hilang sertifikat itu, kena pergi lagi. Dan berapa lama pula nak tahan? Berapa lama sijil anda sudah melakukan swab test ini untuk berapa lama tempoh? Ini perlu ada kena dikaji, bincanglah dengan Kementerian Kesihatan. Jadi sebab itu saya katakan bahawa SOP yang diwujudkan, SOP separuh masak. Ini yang rakyat marah. Inilah akhirnya rakyat tak boleh tahan lagi. Pemimpin cakap politik. Tadi pun saya dengar Perdana Menteri bercakap soal politik. Kalau ada duit boleh. Nah, rakyat nak tahu duit kita banyak mana sekarang. Panggillah Menteri Kewangan, bercakap berterus terang. Apa dah jadi dengan kewangan kita? Sebab kita ada pakar-pakar ekonomi. Bukan tak ada, kita masih ada lagi pakar-pakar ekonomi. Undanglah, bercakap berterus terang. Sebab itu saya katakan sekarang ni, kita masih ada lagi peninggalan mereka yang pakar dalam ekonomi. Orang macam Ibu Mula Tengku Razali Hamzah, orang yang pernah menjadi Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib, orang yang pernah menjadi Menteri Kewangan selama 7 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa sekarang ini bukan masa kamu mencari musuh politik. Tak kisahlah datang dari mana pun. Tapi kamu lebih percaya pada lebay. Yang akhirnya hari ini bila saya tengok dalam Bernama pun, interview dia ada dalam apa? Ialah Bernama TV. Syarkawi Jirim tanya begitu, jawab itu, dia jawab begini. Orang tanya begini, jawab begini. Saya ingat beginilah, saya nak pesan pada teman-teman penasihat Tok Lebay ni. Elak-elakkanlah bagi dia berjumpa dengan media, tambah-tambah lagi dalam media sosial. Saya kesian. Sebab kadang-kadang mungkin pemikiran mungkin tak biasa. Biarlah dia dengan cara dia. Anda nak walak-walak lah. Tetapi bagi saya yang paling penting sekarang ni, rakyat sudah tidak mampu menahan amarah. Tanganilah amarah rakyat, supaya rakyat dapat ada sedikit kelegaan di saat mereka menghadapi suasana yang tidak menentu. Dan jangan sampai rakyat menggila. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.